وانصرنا على قوم الكافرين. قال الله تعالى في القرآن الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة بلساني يفقهوا قولي. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak. Dengan izin rahmat Allah Taala, Allah himpunkan kita pada pagi ini. Ustazah Nur, Ustazah Nur. Ya, saya. Program Ustaz bukan 9.35 kata tersilap. Sepatutnya 9.35 Ustaz. 9.35? Yap. Tadi 9.35 awak lambat ke tadi? Lambat? Tak apa Ustaz. Udahlah, teruskan. Okey. Ni jam Ustaz di sini 9.40. Ya, samalah. Sini pun 9.40 Ustaz. Okey. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Tadi mungkin Ustaz masuk tadi, Ustaz nak tengok hampa baca Quran. Alhamdulillah, surah Kahfi ni satu surah yang bagus kita kena baca dalam keadaan orang kata fitnah yang berlaku kepada umat Islam. Terutamanya kita Ustaz buka mukadimah sikit pasal macam berkenaan dengan surah Kahfi ni. Surah Kahfi ni memang habis-habis lekir kita yang pada masuk ni boleh hafal, Nabi kata mana-mana orang boleh hafal 10 terawal atau 10 yang terakhir, Allah jauhkan kita daripada kena fitnah. Maksudnya fitnah Dajjal, cara faham dia, cara tindakan kita. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala yang kita mengaji ni, kita jauhkan daripada fahaman Dajjal. Pasal Nabi kata di akhir zaman umat aku akan ramai, tapi roh agama tak ada. Roh agama tak ada pada orang yang mengaji. Roh agama tak ada pada roh orang yang semayang. Roh agama tak ada pada orang yang puasa. Roh agama tak ada pada orang yang berzikir. Kesemua amalan dia buat tu, roh tu tak ada. Roh tu maksud dia untuk berjihad, untuk dia nak support agama, dia nak menjiwai agama, dia tak ada. Dia cuma sekadar gitu-gitu je. Jadi kita semua, kita minta kepada Allah Ta'ala, kita tak tergolong daripada golongan macam tu. Kan? Di akhir zaman Nabi kata, ramai umat aku ni, termasuk umat yang kita kata, yang tidak mempunyai roh agama. Mudah-mudahan dengan kita baca surah Kahfi ni, kita ada kekuatan. Kekuatan fitnah, jauhkan daripada fitnah. Nabi kata dalam satu hadis kan, Nabi kata, La taqumus sa'ah. Kiamat tidak akan berlaku, Nabi kata, hatta taqtatila fi'atan. Sampailah pergaduhan. Pergaduhan tak berhenti akan berlaku. Pergaduhan Nabi kata akan bermula daripada bumi Syam. Bumi Syam adalah bumi seluruh Jordan kita panggil Syam. Seluruh Syria kita panggil Syam. Seluruh Lebanon kita panggil Syam. Seluruh Palestin kita panggil Syam. Ada sikit termasuk Iraq sikit, Mesir sikit. Itu semua bumi Syam. Pergaduhan Nabi kata akan berlaku di bumi Syam. Lepas tu dalam masa sama akan berlaku juga di Iraq. Nabi sebut akan berlaku pula di Yaman. Bila kesemua benda tu berlaku, Nabi kata, Badiru bil a'mal. Segera cepat-cepatlah kita beramal. Jaga solat kita, jaga Quran kita. Benda yang Nabi sebut tanda-tanda tu dah ada dah. Yang kata tanda-tanda kiamat, yang sudah mengajak kitab tu nama dia Iqtarabatis Sa'ah. Kiamat sudah hampir, Nabi kata. Kiamat sudah hampir. Bila kamu tengok pergaduhan di bumi Syam, kamu tengok pergaduhan sampai pergaduhan tu mengalir di Yaman, di Bukit Aden. Nabi sebut di Bukit Aden. Di Bukit Aden ni pembunuhan di atas bukit sampai di bawah bukit. Kita kata bangkai-bangkai mayat manusia daripada atas bukit sampai ke bawah bukit akan berlaku di Bukit Aden di Yaman. Kesemua benda tu kita tengok. Maka Nabi kata la taqumus sa'ah. Kiamat tidak akan berlaku, Nabi kata. Sehinggalah pergaduhan, berperang-perangan berterusan akan berlaku. Wa hatta bila perang berlaku, dia akan tutup dengan satu benda. Hatta tatlu'an syams min maghribiha. Sampailah matahari naik belah barat.
bila matahari belah barat, faiza dikata tala'at, bila matahari dah nak belah barat, maka dia kata faiza tala'at, bila matahari dah nak belah barat, amanu ajma'un, semua orang beriman. Yang sembah tokong pun tolak tokong mereka. Yang tak pakai tudung pun baru nak pakai tudung. Yang nak semayang baru nak, yang tak semayang baru nak semayang. Semua pintu tobat pada masa tu dah tertutup. Bila naik, bila peperangan akan diakhiri dengan matahari naik di sebelah barat. Panjanglah perang ni, perang yang akan berlaku sampai Imam Mahdi. Betul? Tapi nak kata peperangan ni sebagai mukaddimah kepada menujunya matahari naik belah barat. Bila matahari belah barat, istala'at wara'an nas, semua manusia akan tengok matahari. Tapi pada masa matahari naik, akan datang bulat seekor binatang yang keluar daripada perut bumi, daripada Mekkatul Mukarramah, yang di kawasan ulama kata di Rukun Yamani. Binatang tu keluar, yang kata dabatullah, dabatul ardi. Binatang tu keluar, binatang tu pernah keluar Nabi Saleh AS. Nabi Saleh pernah minta, ya Allah, di satu batu yang keras tu, puak-puak dia minta, kalau kami nak beriman dengan Hang Saleh, Hang keluarkanlah di situ. Keluarkanlah binatang di situ, ya Allah, yang nama dia apa? Unta milik Allah dengan anak dia keluar. Dia berbunuh mak dia dan anak dia lari masuk dalam tu. Dan binatang dia akan keluar di akhir zaman bercerita balik. Pada masa tu, ya Allah, bila matahari naik, manusia akan terbagi berdua. Manusia yang jahil yang akan tengok, ya Allah, nak bertaubat dengan Allah Ta'ala. Dan manusia satu lagi akan dibawa oleh binatang ni yang beriman. Macam mana azab sekalipun main pada masa tu, macam Nabi kata, bila turunnya asap daripada langit, dia masuk dalam hidung, mata, telinga bagi orang tak beriman. Jadi pedih. Bagi kita masuk-masuk biasa je. Macam sesema sikit-sikit. Kena azab kita kena bagi orang beriman. Tapi tak sebagaimana kena. Oleh sebab tu Nabi kata, peperangan yang kita nak tengok hari ini, dia sedang menuju kepada matahari nak belah barat. Fadzalika, dan demikian itu Nabi kata, hina tarfa'u nafs. La yanfa'u nafsun. La yanfa'u nafsun imanuha. Iman pada masa tak berguna. Aku nak beriman, ya Allah. Aku nak istighfar, ya Allah. Aku nak sembahyang duha, ya Allah. Pada masa tu pintu tobat dah tutup dah. Pintu tobat dah tutup, dia kata, lam yakun am. Pada masa tu belum beriman, baru nak beriman. Atau pada masa tu dan Nabi kata, au kasabat iman wa khairan. Dia nak cari benda baik, nak buat kebajikan, baru nak menderma. Tak ada. Benda semua tutup. Oleh sebab tu, kita baca surah Kahfi ni, bagus. Salah satu nak jauh daripada fahaman Dajjal. Daripada benda yang tak elok. Daripada fahaman Dajjal. Daripada benda yang tak elok. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan insyaAllah dengan kita yang masuk kelas ni, kita tak jadilah macam apa nama golongan-golongan yang tidak ada semangat untuk membela agama. Kita yang mengaji ni, kita kena ada roh agama, bela agama, sayang pada agama tu kena ada. Sensitivity kena ada. Bila sensitivity agama tak ada, orang buat lebih kurang tak ada agama pun tak kisah. Macam mana kita nak jadi macam rakyat Palestin, berjihad, ya Allah. Sanggup harta benda diri, semua ada korban pada Allah. Anak bina, semua habis. Berkecai dah. Nampak Allah, nampak. Dia pun nampak Allah. Kita orang cuba memperlekehkan tentang undang-undang Allah Ta'ala. Berapa beratus di kalangan umat Islam yang rasa sensitif. Undang-undang Tuhan dicabari Allah. Dibawa kepada kes mahkamah. Kepada kita rasa biasa. Ini ancaman untuk bumi kita. Agama Tuhan nak setuju tak setuju. Agama Tuhan nak pakai tak pakai. Dibawa ke mahkamah. Nak dibicara di kalangan manusia. Boleh tak boleh undang-undang ni dijalankan. Ini satu penghinaan. Ini satu nama penghinaan. Memperlekehkan undang-undang Allah. Kelas mengaji dah banyak. Kuliah dah banyak. Tadabur. Sana sini tadabur. Tapi rupa-rupanya semangat kita jauh daripada apa yang kita minta. Oleh sebab tu Ustaz dengan apa? Jadilah kita orang yang sensitif. Jangan kita jadi golongan yang Nabi sebut di akhir zaman, ramai umat aku yang nama di Islam tinggal nama. Ramai orang baca Quran. Semua tinggal sekadar tilawah saja.
Masing-masing pakai baca Quran nak bagi dengar suara sedap. Allah, suara menarik. Tapi tadabbur di sebalik apa yang Tuhan minta kita tak dapat. Mudah-mudahan kita tidak terdiri pada golongan orang yang mengaji kosong pada muka surat hari ini 49 hadis yang ke-21. Bertanya itu anak kunci agama. Kita tanya tu adalah anak kunci agama. An Ali dia kata radhiyallahu anhu, daripada Ali radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Sayyidina Ali, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, al-ilmu khada'in, al-ilmu khada'in, ilmu itu dia kata gudang. Al-ilmu khada'in, ilmu itu adalah gudang, dia kata. Wa mifta'uha, dan soal, dan dia kata kuncinya ada kepada soal. Ilmu duduk dalam gudang, ilmu duduk dalam gudang. Bila kita tanya saja, dia ada kunci untuk kita buka, dapat ilmu yang ada dalam gudang tu. Itu Nabi kata. Bila kita tak tanya, dia tak tahu. Tanya ni ada adab dia. Kalau kita mengaji, kita kurang adab, kita tak akan dapat ilmu yang berkat. Kadang-kadang kita kurang adab dengan tok guru kita. Ilmu tak boleh macam tu. Separuh daripada ilmu beradab dengan tok guru yang kita mengaji. Macam mana keadaan dia sekalipun, kita kena beradab dengan ilmu ni kena. Beradab dengan ilmu kena. Fas'alu. Apabila kes sebenarnya kita mengaji dengan tok guru, dia kita kenal dia. Kita sayang kat dia. Kita dapat sikitlah syafaat pertolongan dia. Ustaz esok ni pun dapat pertolongan daripada hampa. Hampa tolong ustaz tolong hampa. Ada di kalangan hampa ni yang baik-baik, yang mana amalan Masya Allah. Tak semestinya ustaz ni lebih baik daripada, kadang-kadang ustaz sendiri pun mengharap syafaat daripada hampa. Syafaat dengan kita pertolongan. Kita semua ni Allah akan beredar alam kepada alam akhirat. Kita akan pergi pada alam akhirat. Oleh sebab itu, bila kita pergi kat sana, kita saling tolong-menolong. Kita pernah jumpa. Ustaz pernah jumpa kelas Ustaz Arumah. Kalau pernah masuk kelas Arumah Ustaz. Cuma Ustaz terlambat sikit, saya terasa. Daripada masing-masing kita memaaf di atas satu malicik. Ustaz nak bela diri lah ni kan. Fas'alu, maka Nabi kata, fas'alu, tanya Nabi kata, yarhamkumullah. Bertanyalah. Allah bagi kerahmatan kat kita. Bertanya ni ada adab dia. Setengah ustaz mengajar, dia berdebat, ustaz nak tanya, itu kurang adab. Bagi dia habis baca dulu. Boleh baca dulu pada. Fas'alu, bagi dia baca dulu. Bagi dia, kadang-kadang kita ada dalil yang sahih. Ustaz kita ni baca hadis yang dhaif. Kita tegur dengan cara elok, ustaz, saya terjumpa dalam hadis ni macam ni. Apa pandangan ustaz? Pada. Tak semua ustaz kadang-kadang dia nampak benda tu. Ilmu. Macam kata Abdullah bin Mas'ud, mustahil manusia faham semua. Ada manusia dia tak faham semua. Allah tak bagi ilmu pada semua orang. Sehebat-hebat mana Nabi Musa AS mengaku diri dia, aku ada ilmu, semua orang bertanya kat aku. Aku tak ada pun tanya pada orang lain. Dia kata dia hebat. Tapi Allah Ta'ala kata ada orang lebih hebat pada wahai Musa dan pada Khidir AS. Khidir AS pada. Oleh sebab itu, ya Allah Tuhan, fas'alu, maka tanyalah, yarhamkumullah. Dengan tanya ni Allah bagi keramat. Yarhamkumullah, maksudnya Allah bagi keramatan. Ilmu itu adalah gudang dan kuncinya adalah bertanya. Maka hendaklah kamu sering bertanya, semoga kamu dirahmati oleh Allah. Bertanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keramatan pada kita. Fa'innahu, yang tanah juga dikata yu'jaru fihi. Kadang-kadang dia tahu. Soalan dia tanya tu dia tahu. Tapi tujuan dia tanya, dia nak bagi 4 golongan dapat. Kita kena faham, bila kita tanya soalan, kita harapkan ada 4 golongan akan dapat manfaat. Okey? Fa'innahu yu'jaru, bagi orang yang tanya ni, tetap dia akan dapat pahala. Dia akan dapat pahala, dia kata, fihi, bila dia tanya dia dapat 4 benda. Arba'atu. 4 golongan akan dapat. Yang pertamanya sa'il, dia dapat. Pertama diri dia. Pertama dia dapat yang bertanya. Pertama dia kata orang bertanya. Bila kita bertanya, kita dapat. Yang keduanya, wal mu'allim, guru tu pun dapat beritahu. Tanya, guru tu pun belajar. Bukan semua guru kadang-kadang dia boleh cakap dengan straight the point.
Bukan semua guru boleh cakap bagi berapa. Macam Imam Malik, bila anak murid dia tanya, dia akan jawab mengikut kadar anak murid dia. Dia akan mengikut kadar anak murid dia. Pasal Imam Malik ni adalah guru kepada Imam Syafi'i. Bukan semua orang bila kita tanya, kita jawab soalan yang sama. Kadang-kadang kena tengok otak dia, kena tengok dia siapa, latar belakang gambar dia macam mana. Contoh apa yang orang duk mengaji. Bila tanya satu soalan, ustaz nak tanya soalan, dia nak kata orang Madinah tak ada puasa 6. Mereka ni tak ada puasa 6 ke? Itu ustaz kata Imam Malik, dia berbeza dengan imam-imam yang lain. Imam-imam yang lain semua pada masa tu zaman dia, ada di puasa 6. Lepas Ramadan sambung dengan puasa 6. Macam kita terkenal puasa 6 ni. Tapi Imam Malik dia kata, mana ada alul Madinah puasa 6? Mana ada ulama Madinah puasa 6? Aku tak puasa 6, dia kata. Cukup memadai dengan Ramadan. Tidak ada puasa 6. Okay? Ya, Salihah. Oleh sebab itu, salah tekan tadi. Tak apa. Teruskan Ustaz. okay. Oleh sebab tu macam Imam Malik, dia bagi Imam Malik, bagi dia tidak ada puasa 6. Jadi benda-benda macam ni, bila anak murid kita tanya, ustaz, apa pendapat ustaz? Kita kata, kalau boleh lepas kita puasa Ramadan, sambung dengan puasa 6, itu yang terbaik kebanyakannya. Walaupun ada pendapat Imam Malik, kita raikan. Tak semua ilmu kita boleh cerita pada anak murid. Tak semua ilmu. Nampak tak? Macam masalah babi, masalah daging babi. Bagi pendapat Imam Malik, Allah kata lahmul khinzir. Bila anak murid, lahmul khinzir. Lahmul khinzir cuma daging saja. Yang lain-lain apa tak haram. Boleh. Daging tak boleh. Kulit apa ambil dah. Bagi kita di Malaysia, bila sebut babi keseluruhannya, kita faham daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, daripada ketul daging lah, tumbuhnya tulang, tumbuhnya. Bila Allah kata daging, merangkumi semua. Itu pendapat. Pendapat tu tak semestinya bila anak murid tanya, kita boleh jawab. Kita jawab mengikut kebanyakannya supaya tidak jadi pincanglah masyarakat kita. Macam masyarakat kita, masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik, so bila kita mengajak tafakuh fid din, ya kadang-kadang ustaz buat kelas tafakuh. Kelas tafakuh ni kita bincang semua. Kita bagi anak murid terbuka. Anak murid terbuka macam ustaz bermusafir. Sepanjang ustaz duduk di Kedah, katalah 15 hari, 14 hari, ustaz jamak dan kasar. Sentiasa jamak dan kasar. Bagi dia, duduk pegang 3 hari. Selagi mana ustaz tak balik tempat asal ustaz. Ustaz duduk kat sini, jamak kasar. Masa Nabi, dia duduk di Mekah. Bila dia duduk di Madinah, dia menetap di Madinah. Bila dia balik ke di Mekkatul Mukarramah 20 hari, Nabi buat jamak kasar. Benda macam tu semua adalah kita bila orang tanya, dia kena jawab mengikut kadar keadaan situasi. Pasal tu Imam Malik, bila anak murid dia tanya, dia kata wallahu a'lam. Ada benda anak murid dia kata wallahu a'lam, setengah daripada iman. Tok guru yang boleh jawab semua soalan, Abdullah bin Mas'ud kata mustahil. Gila orang tu boleh jawab semua soalan. Soalan macam jawab soalan. Dia gila sebenarnya. Abdullah bin Mas'ud alim dia kata mustahil manusia boleh jawab semua soalan. Tak mustahil. Ada benda dia kena tolak, dia kata wallahu alam, takut kefahaman orang lain. Anak murid ni macam-macam jenis pada. Ni saja nak bagi hari ni pada dahan. Nak kata pasal tu Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala kata apa? Nabi kata fas'alu yarhamkumullah. Bila kita bertanya, Allah bagi kerahmatan bagi orang yang bertanya. Yang pertama, fa'inahu yu'jaru fihi. Allah bagi pahala dekat dengan 4. Dia tanya 4 orang dapat. Pertama je sa'il. Orang yang tanya dapat pahala. Wal mu'allim, guru tu fikir macam mana cara nak bagi jawab. Tapi Imam Malik ni dia risau apa sikit? Wallahu alam. Macam tu kita karang kitab. Wallahu alam. Ada benda kita tak tahu, takat tu yang aku bagi tahu pada. Wal mustami', yang ketiganya dapat pahala orang dengar. Orang yang dengar dapat pahala. Yang keempatnya wa muhibbul lahum, orang yang mencintai ilmu. Ada orang mencintai ilmu. Dia suka dengan ilmu apa? Dia takkan lari, dia akan dengar telinga dia. Dia pasang telinga dia sampai habis.
Walaupun kita tengah-tengah kuliah, kita tengah berkuliah, dia minum, sambil ambil kacang, sambil ambil kena ni, saat ni cucu, bagi makan cucu, saat ni lari masuk dalam dapur, buat goreng kari pak, patah balik. Dia kata, saya buka Ustaz. Dekat TV besar, saya buka gambar Ustaz. Itulah sambil saya letak kat TV tu, sambil nak makan, dengan anak-anak semua, sambil, tak apalah. Termasuk juga golongan mustamik. Dan dia termasuk golongan orang muhibbul lahum. Tapi segi adat ilmu salah. Tapi tak apalah. Untuk peringkat awal Ustaz, terpaksa buat macam tu, nak ambil masa Ustaz. Kita kena maafkan, kena minta ampun dengan Tuhan. Pasal mengaji ni kena bagi fokus. Macam mana Nabi terima wahyu kan. Nabi duduk, Nabi tenang. Macam tu dengan ilmu ni, dia nak masuk, dia nak berkawan dengan kita untuk kita beramal, bukan senang. Tapi tak apalah, faham. Hamba muslimat kan sibuk. Ustaz daripada pagi dari kelas tadi, sambung pula kelas nombor 2. Berjam-jam Ustaz, anak dengan suami duk tunggu kat rumah. Tapi suami alhamdulillah okey, dia tak apa. You masuklah kelas, tak apa, I dengar dengan you. Alhamdulillah. Kalau ada suami kata, I tunggu you lama. Ayat kopi pun tak buat, apa pun tak buat. You kuliah saja nampak tak? Oleh sebab tu, bertanya ni bagus. Muka surat 50. Keterangan tetap malu bertanya sesat di jalanan. Tengok tuan ni kata, orang yang malu bertanya sesat di jalanan. Budaya bertanya itu ialah dikata anak kunci ilmu. Guru yang mengajar itu dia kata mempunyai berbagai cara. Guru ni macam-macam. Ada jenis ustaz. Ada jenis orang yang suka jenis ustaz macam tu. Ada jenis ustaz yang jenis mengajar saja. Ada jenis orang yang jenis kami tak suka lah jenis dia tak pergi pada point. Ada jenis macam ustaz mengajar satu kelas tu. Bila ustaz pergi cerita sikit benda lain, dia angkat tangan. Dia hantar sorak. Ustaz pergi pada point terus. Supaya kita boleh habis. Nanti lambat nak habis. Dia kerja dia ialah nak habis kitab je. Selalu ustaz jenis ustaz pula suka sembang. Dia tak mahu. Tapi ustaz nak fikir macam mana aku nak berhenti di tempat depan ni. Otak ni nak fikir berhenti. Tapi nak cari pasal. Bila berlaku PKP, bila nak start balik kelas, ustaz dah rasa malas tak pergi. Banyak kelas tu berhenti lepas PKP. Terutamanya rumah-rumah orang yang pangkat-pangkat VIP ni. Isteri menteri. Ustaz mengajak isteri menteri sebulan berapa kali? Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Dulu setiap minggu ustaz mengajak rumah mereka. Hati tak seronok, hati tak tenang. Nampak tak? Masa mereka kira nak habis. Satu buku tu dia target kalau boleh buku ni. Satu hari 4-5 hadis cepat. Dia suruh baca aja. Jangan buat huraian, jangan sembang. Ustaz, waste time dia kata. Kami benda tu semua kami tahu. Bila kita tegur dan tuduh, kita tahu semua tu, kita tahu. Kita tahu semua yang wajib, kita tahu semua tu. Susah nak tegur. Sampai bila mana orang yang kena berhenti mula-mula sekali Dr. Fatimah. Bila Dr. Fatimah kena berhenti, Ustaz pun kata kalau dia kena berhenti, Ustaz fikir macam mana saya nak berhenti. Dia pun tak berhentikan Ustaz, tapi Ustaz berhenti. Susah nak mengajar. Jadi kita selalu Ustaz minta, ya Allah, kalau kelas tu aku tak seronok, kalau ada dalam kelas tu dia pun tak seronok dengan aku, Tuhan elak-elakkan, buatlah macam mana cara pun, minta aku dapat keluar daripada. Kita tak mau nak mengajar di kelas-kelas yang kita rasa kita sendiri tak seronok. Pasal tu di antara guru dengan anak murid kena ada interaksi yang baik, baru dapat ilmu dapat. Maka malu bertanya sesat di jalanan. Budaya bertanya itu ialah anak kunci ilmu. Guru yang mengajar itu mempunyai berbagai macam-macam lah. Ada cara macam ustaz lah. Ada cara macam orang lain. Nampak tak? Masing-masing cara dia nampak tak? Dia kata. Dia kata yang agak serius. Ada yang bergurau senda. Ada yang mudah dia kata difahami kata. Ada penceramah mudah kita faham kata-kata dia. Ada juga yang susah. Ada penceramah dia baca hadis sedap. Tapi tak boleh faham maksud hadis dia. Tak boleh daripada kelas kita nak ambil apa poin kita nak buat balik, nak cerita. Tak dapat Ustaz. Ada yang hanya duduk di atas kerusi. Ada yang dia kata, ada ceramah duduk di atas kerusi. Ustaz, kadang-kadang bila orang pergi kerusi, Ustaz bangun, Ustaz berdiri. Nampak macam-macam. Ada yang sering berdiri, dia kata. Menggunakan papan tulis untuk menerangkan sesuatu kepada pelajar dan sebagainya. Begitu pula dia kata dengan para pelajar, ada yang cepat faham, ada yang lambat faham, ada yang mengikuti pelajaran dengan serius,
ada yang belajar sambil bermain, ada yang tengah goreng karipap, ada tengah masuk bilik air pula masuk, bahkan ada pula yang kerap mengantuk. Kita tengah mengajar, tengok dek, cucu kata atuk kelas dah habis. Dah habis. Nak cucu dia kata kelas dah habis, sampai kelas dah habis pun dia tak perasan. Maka keadaan tersebut menjadikan para pelajar itu berbeza tingkat kefahamannya. Bila kita masuk dalam kelas-kelas macam ni, kita tak boleh bagi satu pengajian kelas yang serius, terutamanya muslimat. Dia sibuk dengan tugas dia, otak kepala dia duk tunggu bila pukul 10.30 nak habis, dia nak lari pun tak. Jadi kita tak boleh bagi satu kelas-kelas yang berbentuk kita kata strict sangat, terutamanya dengan orang awam. Kita tak boleh, kita kena ada buat kelas tu bagi dia seronok, ciptakan kelas bagi dia seronok sampai dia tertarik. Dan kalau tak masuk kelas nampak dia jadi gelisah, buat dia jadi gila dengan kelas. Maka keadaan tersebut menjadi para pelajar itu berbeza tingkat kefahamannya terhadap sesuatu mata pelajaran. Oleh sebab itu, bagi mereka yang masih belum memahami, ruang masih terbuka baginya untuk bertanya supaya ilmu yang diterimanya itu jelas dan tidak menjadi salah faham. Bertanya itu adalah cara yang terbaik untuk meluruskan segala sesuatu yang masih belum jelas. Jika tidak dibuka pintu pertanyaan, maka seorang pelajar akan menerima ilmu dalam keadaan samar-samar dan meninggalkan kesan yang buruk terhadap dirinya serta para pelajar yang akan diajar nanti. Namun kesimpulan Tuan Kitab kata, namun perlu diperhatikan bahawa bertanya itu mempunyai adab-adabnya. Tanya kena ada adab, mengaji ni kena adab dengan guru. Macam mana dia sekalipun dia tetap guru kita. Kita tahu sikit sebanyak ilmu daripada dia. Kena ada adab, cara-caranya yang khusus supaya pertanyaan itu dapat dia kata merungkaikan segala kekeliruan yang ada. Bukan bertujuan dia kata merendahkan sesiapa saja. Jangan kita tanya soalan merendahkan guru kita, memperlekehkan dia, atau kita tanya tu saja nak sindiak bagi orang lain, merendahkan sesiapa, atau hendak dia kata menimbulkan pertengkaran atau debat yang akhirnya akan menghilangkan keberkatan daripada ilmu yang telah dipelajarinya itu. Maka dia kata kat sini, bila kita tanya dengan adab, bersopan, jangan tanya nak merendahkan guru atau orang lain, ataupun kita nak debat, nak tunjuk kita terror. Maka kata bukan diciptanya umat aku, Nabi kata, untuk berdebat. Berdebat memang ya tu burhana, Tuhan kata datang, memang kita kena berdebat. Kalau orang tu bersedia berdebat ni, kita nak bawa kepada kebenaran. Berdebat yang mendatangkan hasil yang baik. Kalau lepas berdebat nampak tak elok, tak payah. Tak payah debat. Hadis nombor 22. Hadis nombor 22, tajuk dia, jadikanlah dirimu kunci kebaikan. Dia kata kat sini, jadikanlah diri kita ni kunci kepada kebaikan. Apa dia? Jadikanlah dirimu kunci kepada kebaikan. Sahl bin Sa'di radhiyallahu anhu. Sahl bin Sa'di ni kita tahu dia salah seorang sahabat Nabi yang datang kepada Nabi, tanya, ya Rasulullah, aku nak jadi orang baik. Berkali-kali bertanya ke Nabi, aku nak jadi orang baik. Mintalah Allah bukakan aku pintu kebaikan, Allah tutupkan aku pintu kejahatan. Ya Rasulullah, tolong aku. Nabi kata kat dia ada satu penyakit, Sahl bin Sa'di. Nabi kata, la yazalu nasu bi khair ma'ajil fitr. La yazalu nasu bi khair ma'ajil fitr. Bagaimana manusia segera berbuka puasa. Manusia cepat berbuka puasa. Segera berbuka puasa, cepat buka puasa. Allah nak buka pintu kebaikan.
Jadi kita tahu berkali-kali dah Ustaz beritahu. Bila kita berpuasa daripada pagi makan sahur sampai nak dekat buka puasa, tiba-tiba kita membazirkan masa kita. Masa waktu buka puasa tu adalah waktu yang paling mustajab. Waktu yang paling baik sekali. Tapi sayang kalau waktu tu kalau kita tak guna, masa tu lah nak goreng karipap. Masa tu lah kalut. Jangan. Masa tu kita ambil 10 minit, berapa minit. Angkat tangan mengadu ke Allah. Kata, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Aku berimpun ni. Bukan senang nak berimpun isteri dan anak-anak aku. Macam mana kau impunkan kami waktu buka puasa? Impunkan kami lepas mati. Ada anak kita yang tak soleh. Ya Allah, ni anak aku nama Fatimah. Aku pun nama anak Fatimah ni mudah-mudahan macam Fatimah lah. Tapi anak ni ketegak. Dia bagi sakit hati aku. Kerana dia lah laki bini kami bincang, ya Allah anak ni. Tak tahu lah Ustaz, bila kita tegur dia kadang dia tak balik tidur rumah kawan dia. Anak kami ni baru umur 14 tahun Ustaz. Tapi jiwa sakit Ustaz. Tak sangka dia berubah dulu kecil senang. Bila umur 40 tahun, kita tegur dia. Dia duduk mak kawan dia. Tapi kita telefon kat mak kawan dia, baliklah. Mak kawan tak apalah, saya pujukkan dia. Saya rasa malu Ustaz anak saya lari duk. Tapi bila kita tekan dia sangat-sangat, nanti dia tak balik. Kami terpaksa, ya Ustaz, tunduk dengan anak-anak. Sakit Ustaz. Jadi waktu buka puasa mengadu dengan Allah. Allah suka dengar doa orang yang berpuasa. Suka dengar orang yang berpuasa. Maka Sa'ad bin Sa'di Nabi kata, orang yang baik adalah orang yang segera berbuka puasa. Ya Allah buka ruang kebaikan sentiasa. Masa tu orang Yahudi buka puasa nampak matahari. Orang Syiah buka puasa sampai matahari pula, sampai nampak bintang. Dia nampak bintang buka puasa. Bagi orang Yahudi dan Syiah pun sama, nampak bintang berbuka puasa. Sa'ad bin Sa'di radhiyallahu anhu kata dia, Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya aku bersama-sama dengan Nabi SAW. Nabi kata, inna hadzal khair, sesungguhnya ini adalah kebaikan khadain. Ini adalah kebaikan dia alam. Ini kebaikan tu ada di gudang tu. Ini Nabi bagi isyarat, ini kebaikan gudang ilmu. Wa tilkal khadain. Dan demikianlah yang kata khadain, yang gudang itu mafatih. Di gudang itu ada pintu, ada kunci dia. Di gudang itu ada kunci dia. Fatuba, beruntunglah. Ada pokok nama dia tuba. Ada pokok di syurga nama dia tuba. Pokok yang beruntung. Orang yang selalu tanya, orang yang selalu buat kebaikan, orang buat kebajikan, kita panggil tuba. Beruntunglah. Pokok tu nama tuba di syurga. Di mana pokok tu kita akan berteduh dengannya. Masa-masa hidup di dunia kita berkebajikan. Kita jadi orang baik. Maka Nabi SAW tuba. Beruntunglah dia kata li'abdi. Beruntunglah kepada hamba. Ja'alahu Allah, hamba Allah. Yang menjadikan apa? Dijadikan. Bagi seorang hamba yang telah dijadikan oleh Allah sebagai, Allah jadikan dia ni sebagai miftahul khair. Allah jadikan dia ni kunci kepada kebaikan. Dia tu sendiri kunci kepada kebaikan. Dia kunci. Dekat diri dia ada ilmu. Dia ada kunci kebaikan tu dia. Dia akan buka nampak tak? Mighlaqul syar. Dia tutup keburukan. Dia tutup semua kemana keburukan. Wailul lil abdi. Celakalah bagi hamba Allah. Ja'alahu miftahan. Dia celakalah bagi hamba Allah Ta'ala. Dia menjadikan miftahul syar. Pintu tu ya Allah, dia buka pintu kejahatan. Pintu kejahatan, mighlaqul lil khair. Pintu kejahatan. Dia buka pintu kejahatan. Dia tutup pintu kebaikan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan di sini adalah daripada Sa'ad bin Sa'di radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kebaikan itu laksana beberapa gudang. Bagi setiap gudang itu ada kuncinya.
maka untung sekali bagi seseorang hamba yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai anak kunci bagi segala kebaikan. Untung Allah jadikan dia sebagai hamba Allah, pada diri dia anak kunci kebaikan ada diri dia. Jumpa dia sentiasa benda baik kita dapat. Dia tu duduk dengan dia tak ada benda jahat, tutup benda jahat, ada benda baik. Celakalah bagi hamba Allah. Okey. Dan dia kata kat sini, dan bagi seorang hamba, maka beruntunglah sekali bagi seorang hamba yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai anak kunci bagi segala kebaikan, penutup bagi segala kejahatan, dan celakalah bagi seseorang hamba yang menjadi anak kunci bagi kejahatan dan penutup bagi kebaikan. Kita kena jadi diri kita ni kunci kepada kebaikan, tutup kejahatan, dan kita kena jadi diri kita ni kebaikan, bukan kejahatan. Celakalah bagi orang sentiasa kepada benda yang buruk. Contohlah senang. Kita ni kalau orang dekat dengan kita, kalau kita buat majlis yang mendatangkan manfaat. Kalau kita buat hari jadi anak kita, masuk-masuk tu, terkejut anak kita baru umur 2 tahun kita buat hari jadi. Ingatkan ada skala kek apa semua. Tengok-tengok kita pergi rumah dia, ustaz pertama kali pergi rumah dia, subhanallah. Masuk rumah dia, dia buat tazkirah berkenaan dengan kelebihan ayat Quran. Allah lahirkan seorang makhluk di muka bumi. Apa peranan kena buat? Kita jadi sebagai apa? Bila Allah lanjutkan umur kita, Allah lanjutkan rezeki, dan Allah lanjutkan keberkatan dalam hidup kita. Masya Allah, kuliah tu bercorak. Memang Masya Allah bagus. Lepas tu disertakan dengan apa nama, ada nasyid-nasyid untuk budak-budak. Salam wilad benar. Yaum wilad ani, yaum wilad ani, Allah maj'al salamatan fid dunya wal akhirah. Contoh daripada kita ada selawat Mekah, Madinah, ada benda-benda yang kita tukar masyarakat kita. Lalu kita doa bahasa Melayu, Allah selamatkan anak aku Aini, Allah selamatkan anak aku Aini, Allah selamatkan kita semua. Nampak tak? Kita sendiri sebagai ejen kebaikan. Kita fikir macam mana nak ubah benda tu berkebaikan. Kalau inilah tujuan kita mengaji, kalau inilah kita kuliah, menunjukkan keberkatan ilmu sedang berbuah-buah. Kita pencipta kepada benda yang baik, bukan kita tutup pada benda yang jahat. Tapi bila kita mengaji, masih kesan buruk tu ada. Kita kena tahu ilmu belum lagi kita bersedia untuk dakap dan beramal dengannya. Okey tak? Maka di sini kesimpulan keterangan dia kata. Keterangan hadis ini dengan hikmah dia kata, dan bijaksana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan segala kebaikan dan kejahatan. Kebaikan dan kejahatan Allah buka. Yang ni jahat, yang ni baik, terpulang bagi hang. Hang nak pilih yang mana? Kita tujuan kita mengaji, kita tahu yang hak, yang batil, yang betul tak betul. Nampak tak? Terpulang bagi kita. Maka Allah Ta'ala kata dengan hikmah, Allah bagi hikmah yang banyak atas muka bumi, yang baik yang buruk. Tapi Allah kata wala nabluwannakum ayyukum ahsanu amal. Aku kena uji kamu di atas muka bumi. Nak tengok di kalangan kamu siapa yang paling baik amalan dia. Dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala menguji. Allah menguji siapakah di kalangan hambanya yang benar-benar taat pada Allah. Aku nak kena uji apa? Siapa di kalangan hampa ni yang taat, betul-betul taat. Kita baca doa, kita minta, Ya muqallibal qulub, Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allah yang balik-balikkan hati, tetapkanlah hati aku. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Nabi sendiri doa, Allah boleh balikkan hati, tetapkanlah hati aku atas agamamu dan ketaatan padamu. Bagi hati aku ni hidup atas agama, bagi hati aku ni taat padamu, ya Allah. Kita minta dengan Allah. Kita tahu kita lemah, ustaz dengan apa sama. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menciptakan syurga dan neraka.
lalu membalas balik kepada mereka yang melakukan kebaikan dengan pahala. Kalau kita buat baik dapat pahala. Kalau dapat pahala dan syurga. Dan membalas balik kepada hambanya, dia kata, yang mengejarkan kejahatan dengan siksaan api neraka. Kita pilih. Di dunia ni kita sendiri pilih. Nak masuk neraka kan nak masuk syurga, kita sendiri pilih. Justru siapa yang menjadikan dirinya sebagai anak kunci. Mana-mana yang menjadikan dirinya sebagai anak kunci kepada kebaikan. Semua kita, ya Allah, celik-celik mata sampai kita tidur balik. Kita kena ciptakan diri kita ni untuk menciptakan kebaikan. Kena ikhtiar, kena usaha bagi diri kita ni jadi orang yang mengajak kepada kebaikan. Iaitu mengajak orang lain melakukan kebaikan. Berusaha sekuat tenaga untuk menjadi ketua dalam melaksanakan kebaikan. Maka dia merupakan orang yang paling beruntung. Tuba li'abdi. Tuba li'abdi. Ja'alahu Allah miftah li khairi mighlaqan lisyar. Beruntunglah bagi hamba Allah yang pintu kebaikan untuk dia. Pintu kejahatan dia tutup. Allah Akbar. Beruntunglah. Maka dia merupakan orang yang paling beruntung kerana dia akan mendapat pahala daripada setiap kebaikan yang telah dikerjakan sendiri dan juga akan mendapat pahala sama dikata seperti mana semua pahala kebaikan yang diperoleh oleh orang lain yang mengikuti jejak langkahnya. Kita ajak orang kebaikan, kita ajak buat solat, dia sembahyang, kita dapat pahala. Dapat pahala. Kita dapat setiap hari. Kita duk ajak orang buat baik ni, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Dan perubahan diri dia berlaku. Kerana usaha kita dapat pahala. Maka kebaikan sudah tidak dapat dihitung lagi banyak. Cuba bayangkan. Kita ajak orang buat kebaikan. Pahala datang bertubi-tubi, ya Allah. Pahala datang bertubi-tubi daripada. Untung, ya Allah Tuhan. Ustazah Noh mana? Ustazah Noh yang duk ajak orang. Dan sabar. Jadi ustaz dan ustazah ni kena sabar. Kena sabar. Kena sabar banyak. Sebaliknya, siapa yang menjadikan dirinya anak kunci. Mana-mana orang yang menjadikan diri dia sebagai anak kunci kepada kejahatan. Janganlah sama sekali kita yang masuk kuliah ni, kita jadi anak kunci yang jahat. Jangan jadi macam Abdullah bin Ubay, As-Sa'lul, Al-Bahlul, Al-Quraja. Nabi sedih. Abdullah bin Ubay ni, dia sahabat Nabi. Dia kerja dia, ya Allah, memang dia masa duduk di Madinah. Sebelum kedatangan Nabi, semua orang sayang kat dia. Semua orang suka kat dia. Sampai mereka buat mahkota, mereka cari zamrud nak bagi kat dia. Sampai dia terdengar, Allahu Akbar, di bumi Madinah ni ada aura pemimpin yang baik, mengajak berkebaikan, berkebajikan. Dia adalah Abdullah bin Ubay. Sampai mereka nak bagi mahkota kat dia. Tiba-tiba bila kedatangan Nabi di Madinah, mahkota yang nak bagi atas kepala dia, mereka nak bagi kat Nabi. Sejak daripada hari itu, cemburu dia luar biasa. Dia tak senang tengok Nabi. Tapi dia alim, dia pandai, dia bijak. Tapi Allah tak buka pintu hidayah, pintu petunjukkan, pintu kebaikan. Dia adalah siang malam pagi petang otak dia. Pintu kejahatan. Sampai, ya Allah, sahabat Nabi yang berkuliah dengan Nabi, terpengaruh dengan dia. Dia antara 13 sampai 15 orang sahabat. Jadi munafik macam dia. Ketua munafik Abdullah bin Ubay. Dan sahabat Nabi yang Nabi panggil Uzaifah ibn Yamani. Nabi panggil Uzaifah. Uzaifah salah seorang sahabat Nabi. Yang Nabi panggil, Nabi bisik kat dia. Nabi sinaraikan nama-nama orang-orang munafik. Tak ada siapa pun sahabat Nabi yang faham sir Rasulullah. Benda-benda yang pelik, benda-benda aib. Nabi bagi tahu kepada Uzaifah Abdullah bin Ubay ni mengajak di kalangan ramai geng-geng yang mengaji ni. Berbelah-belah orang jadi munafik. Semua dia seorang tahu. Han tahu nama ni, hati-hati dengan puak-puak ni. Hati-hati dengan puak ni. Tapi Abdullah bin Ubay
ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mati. Abdullah bin Ubay ni dia ada anak nama Abdullah bin Abdullah. Abdullah bin Abdullah lari maka Nabi, ya Rasulullah, bapa aku dah mati. Terkejut. Ada meriwayat mengatakan Nabi duduk di Mekah, Nabi dengar berita dia mati, Nabi lari. Nabi dengar kematian dia. Sahabat Nabi kiri kanan kata, ya Rasulullah, ini orang yang paling dahsyat. Ada dahsyat dia buat kat hang. Dia buat rumah tangga hang sampai isteri nak bercerai, sampai orang Yahudi, macam-macam dia buat. Masyarakat ya Allah berpecah, yakin Rasulullah ni panggil tak elok puncak daripada Abdullah bin Ubay. Dia tiap hari buka pintu kejahatan. Tak ada benda kebaikan yang dia buat. Sampai hari kematian dia, ya Allah, sahabat-sahabat tegur Nabi. Dia mati pasal apa Nabi? Nabi kata, aku nak pergi tengok dia. Aku nak pergi tengok dia. Tiba-tiba anak dia, Abdullah bin Abdullah sampai. Bagi tahu bapak aku dah mati. Bapak aku dah mati. Kami cuba kebumikan bapak kami. Nak ambil baju, nak bagi-bagi pakai kain. Tak ada satu kain pun ya Rasulullah yang boleh tutup jasad Abdullah bin Ubay, bapak dia. Abdullah bin Abdullah ni anak dia sahabat. Bapak dia jahat. Akhirnya dia pipi kat Nabi, ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukafinu fi. A'ti qamisaka ukafinu fi. Ya Rasulullah, baju yang hang pakai tu, bagilah pada aku untuk aku nak selum jasad bapa aku. Bagilah pada aku ya Rasulullah. Aku nak selumkan ya Allah pada jasad bapa aku. Maka Nabi fa'ata'u iyah. Hadis daripada Bukhari dan Muslim. Nabi buka, Nabi bagi kat dia. Sedangkan baju tu dia pernah hina Nabi. Ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay satu hari pernah kata, hang busuk Rasulullah. Hang busuk, baju hang busuk. Pasal Rasulullah ni dia pakai lebih kurang saja. Tapi Rasulullah tak pernah busuk, kemas. Tapi dia hina Rasulullah. Tapi saat dia mati, anak dia minta baju yang dihina oleh bapa dia, anak dia minta. Nabi fa'ata'u hiya, Nabi buka, Nabi bagi kat dia. Nabi bagi kat dia, dia pun ambil, dia lari, ya Allah. Dia nak kapankan bapanya. Tengok Abdullah bin Ubay kata, kami tunggu hal lama wahai Abdullah bin Abdullah. Kami tunggu hal lama. Hari ini bapa kami telanjang keadaan telanjang bogey. Ha? Dia dengar macam tu, dia lari pergi kat Nabi. Ya Rasulullah, baju yang hang bagi kat aku ni, aku tak boleh nak kebumikan lagi dah. Aku tak boleh nak kapankan bapa aku. Sebab bapa aku telah dikebumikan dalam keadaan telanjang bogey. Nabi kata, wahai Abdullah bin Abdullah, sekarang juga. Hampir di kawasan perkuburan tu, hang korek balik. Hang serelum baju aku ni kat bapa hang. Betapa mulianya hati Rasulullah. Memang kalau orang buat nanya kat kita, ustaz, geram. Kita geram sangat. Tapi inilah hati Rasulullah. Orang yang buat jahat dekat dia, sampai nak berpecah belah, Allahu Akbar. Lingkup bumi Madinah kerana dia. Sampai Allah Ta'ala kata, ya Allah, orang ni munafik. Orang ni masuk keluar masjid, sembahyang belakang Nabi. Masya Allah, baca kitab, bapa berkitab dia tahu. Tapi Allah tak buka sikit pun pintu hati dia. Kira pintu hati dia mengaji sekalipun, dia melakukan kejahatan. Hampa jangan, ustaz dan nampak, jangan buka ruang kejahatan. Jangan buka ruang kejahatan. Sebaliknya, sesiapa yang menjadikan dirinya anak kunci kepada kejahatan, mengajak orang lain melakukan kejahatan, menjadikan ketua ya Allah dalam melaksanakan kejahatan, jangan. Hari ini di Pulau Pinang, semua masjid dengan surah agak lekang. Bila mana tauliah tidak dikeluarkan, tambah tunggu bulan 1 dah ada interview. Dapat semua lekang, kuliah-kuliah semua tak ada. Jangan kita jadi macam tu. Lekang, kita takut orang mampu gambar. Habis kuliah-kuliah sekali kena diberhentikan seketika. Dah 3 bulan yang terakhir ni, semua kena berhenti. Jadi ustaz balik di Pulau Pinang, ustaz buat TikTok, sudah ustaz buat live. Tak boleh masuk masjid lagi dah. Tak boleh masuk, dah aktiviti semua kena berhenti. Tunggu dia susul balik. Allahu Akbar kabira. Masa kita 3 bulan yang kosong daripada kuliah. Kena tunggu bulan 1, bulan tentu lagi. Allahu Akbar kabira. Kita pun tak tahu apa nak jadi bumi kita ni. Okey, kita tak tahu apa nak jadi. Ini apa yang berlaku adalah tangan kita yang kita berkendak yang. Kita yang menentukan negara kita nak ke mana. Sebaliknya, siapa yang menjadikan dirinya anak kunci kepada kejahatan, mengajak orang lain melakukan kejahatan,
menjadi ketua dalam melaksanakan kejahatan, maka dia merupakan orang yang paling jahat. Jangan jadi jahat masuk kuliah. Jangan jadi jahat datang. Bila duduk dengar kuliah tak seronok, istighfar. Istighfar. Kadang-kadang dia tak sesuai dengan jiwa ustaz tu. Keluar pelan-pelan. Keluar pelan-pelan daripada kuliah supaya hati dia tak hancur. Kerana dia akan mendapat dosa daripada setiap kejahatan yang telah dilakukan, dan juga akan mendapat dosa daripada semua kejahatan yang dilakukan oleh orang lain mengikuti daripada belakang. Orang yang ikut dia daripada belakang, semua orang yang buat dosa, dia tanggung dosa tu. Maka kejahatannya sudah tidak dikata terhitung lagi banyak. Kerana setiap hari bayangkan kalau kita orang yang mencipta dosa. Kita buat program, katalah kita yang buat program, apa nama, kita buat program, contohnya program apa nama, program kita buat, ada program dalam televisyen, kita buat program apa nama, apa mas, orang tua ni, ada orang tua penyanyi mas ni, apakah mas dulu pernah buat, yang umur 60 tahun boleh masuk untuk pertandingan ni, apa kena ada arti-arti yang orang tua ni, bersamamu aku hidup, rasa nak mati agak lambat, cucu dah ramai, masih tergedik-gedik, terketak-ketak, rasa tak malu. Oh, nampak tak? Allah makabir, nampak tak? Ada satu program. Apa nama program tu Ustaz pun tak tahu. Apa nama mas? Apa mas kan? Kilauan Ya Allah, emas, ya. Ustaz. Ha? Kilauan emas. Kilauan emas. Masya Allah. Ustaz tengok program tu, Ustaz risau. Semua yang masuk ni, ya Allah, mak-mak yang berlapis-lapis dah perutnya. Tu pun dah menyanyi lagi. Saya rasa rindu untuk bertemu denganmu bila mati nanti. Duk hayun, ya Allah, sudahlah. Rasa tak malu. Kita yang buat program, tapi program tu ditegur. Masa tu alhamdulillah kita rasa syukur pada Ustaz Zul. Ustaz Zul ni mufti wilayah. Ada mufti-mufti kita yang hidup peranan dia sebagai mufti. Mufti wilayah hidup, mufti Perlis hidup. Ada setengah mufti kita tak tahu apa peranan dia. Sekadar desa, butang baju Melayu, pakai samping, pergi nak bukan kita kutuk, nak cerita nak benda. Kita ada mufti yang ramai. Sepatutnya apa-apa. Paling banyak sekali atas muka bumi mufti Malaysia. Sebesar-besar Saudi satu. Sebesar-besar Brunei satu. Sebesar-besar dunia. Mana-mana dunia ada satu mufti. Mesir sebesar-besar mufti. 70 juta rakyat lebih. Seorang mufti. Kita sekecil-kecil ni ada berbelah-belah mufti. Paling banyak sekali mufti atas muka bumi ni Malaysia. Apalagi kita mahu. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Inilah pasal tu ya Allah. Semua aktiviti boleh katakan bangsa Melayu lah yang paling banyak leka. Macam-macam lagu. Daripada kadang-kadang anak-anak kecil, lagu budak-budak kecil. Umur 2-3 tahun pun ada buat. Kita buat kita hantar anak kita. Nak jadikan anak kita anak yang soleh. Kita hantar anak kita pergi program apa nama? Pergi program yang lagu-lagu ni semua. Ya Allah. Yang Tok ni pun pergi. Tok bagi hadiah benar-benar. Tok oi, hang bawa cucu hang ke mana tu yang pada. Tolonglah kita jadi orang yang baik. Tok, yang kita masuk dalam kelas ni semua tak larat dah. Mak Jah ada tak? Mak Jah pergi mana? Mak Jah tak main lah tu. Okey. Ya. Kita tutup sekena habis. Ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang mengerjakan kebaikan, ya Allah. Dan sentiasa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan menjauhkan kami daripada kejahatan dan mengajak orang lain mengerjakan kejahatan. Ya Ar-Rahman Rahimin, amin. Tuhan, golongkanlah kami di kalangan orang yang baik-baik. Jadikanlah kami orang-orang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tetapkanlah iman kami. Kau ampun dosa kami, ya Allah. Kau ampun dosa mak bapak kami, ya Allah. Kau jadikanlah hidup kami sentiasa di bawah naungan jagaan peliharaanmu, ya Allah.
Jagalah kami Allah daripada fitnah kehidupan. Kami hamba-Mu yang lemah ya Allah. Kalau Kau tak tolong kami Allah, Kau tak bantu kami Allah, siapa lagi akan tolong bantu kami Allah? Jadikanlah kami penyebab kepada orang dapat hidayah. Ya Allah, jadikanlah kelas ni berterusan ya Allah. Kalau ekonomi tak cukup di kalangan hampa bagi. Pakat-pakat ramai yang masuk ni lebih daripada 100 orang. Kalau tiap orang bagi setiap bulan ya Allah sehari RM1, sebulan 30 dia tambah lagi. Apa tak? Boleh dia boleh bagi. Ustaz ni bulan ni saya nak bagi berapa ratus ke? Boleh kita bagi untuk sam akhirat. Buat sam akhirat. Allah Ta'ala kata apa? Ma anfaqtum min sadaqatin yuqliqu wallahu khairur raziqin. Ma anfaqtum, apa-apa yang kita infak jalan Allah Ta'ala yang nama sedekah, aku ganti balik. Zadallah birizqi, aku tambah rezeki hang, aku jaga kesihatan hang, aku terima doa hang. Wallahu khairur raziqin, sebaik-baik rezeki aku nak bagi pada orang menderma. Jadilah orang yang berkuliah rajin menderma. Jadikan orang kuliah rajin menderma. Pasal tu Imam Ghazali, bila anak murid dia masuk dalam kelas, tiba-tiba dia kata, dia masuk dalam kelas, dia tak boleh tumpu. Imam Ghazali kata keluar daripada kelas, derma dulu. Pergi buat infak, pergi buat kebajikan, buat kebaikan, derma, baru masuk dalam kelas. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita. Setiap apa yang masuk kelas ni, bismillah. Abang dekat Ustazah, no, ni nak bagi derma boleh dah, infak pagi-pagi boleh. Pagi-pagi masuk kelas lagi, buat kebaikan supaya pagi-pagi ni Allah buka pintu kebaikan, pintu rezeki bagi kita. Kita tak tahu sejam dua lagi apa nak jadi. Dengan menderma, tiba-tiba berlaku musibah tu agak kurang. Berlaku sesuatu, kita dah boleh terima takdir, baru kita ingat pagi tadi aku derma ke Allah, hari ini Allah jaga, Allah pelihara aku. Tak rugi ya Allah orang yang mengaji beramal. Tak kat sini dulu, yang baik semua mai daripada Allah. Salah silap daripada kemaksiatan sendiri, ampunkan dosa aku, ampunkan aku ya Allah Tuhan, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz tengok di kalangan hampa ni, aku suruh hampa beli minuman coklat, aku hampa tak beli. Aku suruh beli kopi goji, hampa tak beli. Pada di kalangan hampa ni, mailah tolong bantu Ustaz buat bina masjid. Tolonglah, ambillah duit hampa semua cepat-cepat nampak. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Surah tak ada dah. Tak apa Ustaz. Okey, kita akan menyokong. InsyaAllah. Alhamdulillah, jazakallah khair fadil Ustaz Salah Iraqi ya. Penjelasan mengenai bertanya itu adalah anak kunci agama. Walaupun begitu, hendaklah kita memperbetulkan niat kita ni. Iaitu bukan untuk menguji sesiapa sebenarnya Ustaz kan. Ini kerana akan membawa musibah kepada diri kita sendiri juga. Dan semoga Allah selalu memiliki kita di atas jalan yang lurus. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita kefahaman dalam agama ini agar kita dapat sampaikannya kepada yang lain-lain juga. InsyaAllah Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk menutupnya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Barakallahu, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa natawakkal alaih. La haula wala quwwata illa billah. Amin. Ustazah No. Ya.